Kita ikuti majlis ilmu yang penuh berkatnya, mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan dapat kita beramal dengannya. Di samping itu juga mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi dengan tujuan itu saya tidak meninggalkan masa bagi majlis, dengan segala hormatnya menjemput Ustaz untuk memulakan kuliah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi rasulah. Qala Allah ta'ala wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bahagia Fazil Tua Imam, pengusi dan seluruh jawatankuasa surau Ad-Diniyah, seluruh hadirin dan hadirat, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita melapaskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di ambang Ramadan. Disebut oleh para ulama istiqbal Ramadan. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Hari ini sudah pun 16 Sa'ban. Doa yang menjadi wirid kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab. Bila Rajab meninggalkan kita saudara sekalian, Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kau berikanlah keberkatan kepada kami di bulan Rajab, ataupun di bulan Ramadan, ataupun di bulan Sa'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikanlah kita di bulan Ramadan. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Pertama-tamanya, kita sebagai seorang yang beriman, lebih-lebih lagi sebagai seorang yang soleh ataupun salihah, maka kita nak kena melahirkan rasa kegembiraan kita. Ini masing-masing punya rasa lah, saudara sekalian. Tapi sepatutnya bagi seorang yang beriman, dia mestilah melahirkan rasa kegembiraan kita. Apa yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Aisyah kata malam 15 Sa'ban. Selepas solat Aisyah, Rasulullah masuk ke bilik dia. Rasulullah buang jubah. Dia sangkut jubah dia, lalu dia pakai jubah yang lain. Selepas itu Rasulullah keluar ke tanah perkuburan Baqi'. Dalam pemikiran sangkaan Rasulullah SAW, dia takut, dia bimbang kalau Rasulullah ke rumah kakak-kakak yang lain. Ummu Hafsah, Ummu Habibah, Ummul Maimunah, Ummul Maisarah, Ummul Maryah dan sebagainya. Rupa-rupanya Rasulullah SAW, dia keluar ke mana? Ke tanah perkuburan Baqi'. Baiklah, Aisyah tengok daripada jarak di sekitar 10 meter. 30 kaki lah. Bulan yang cerah menerang. Baiklah, apa yang dirasai oleh Sayyidatina Aisyah? Dia kata suasana di tanah perkuburan Baqi' itu suasana yang kayuh rendah. Suasana yang mengembirakan. Akhirnya Rasulullah kembali balik, bukan kembali ke bilik dia, tapi kembali ke ruang solat di Masjid Nabawi itu. Lalu Sayyidatina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, engkau ke mana tadi?"
ke tanah pekuram bakang. Apa yang kau lakukan dengan suasana kayu kendah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yubsiru ashabahu biqudumi syahr Ramadan. Ramadan syaidu syuhur pamarhaba bihi wa ahlan. Maksud dia Rasulullah dan juga para sahabat, dia melahirkan kegembiraan mereka dengan kedatangan Ramadan. Ramadan syaidu syuhur. Ramadan ni penghulu pada segala bulan. Pamarhaba bihi. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengalu-alukan kedatangan Ramadan. Ahlan wa sahlan. Ya marhaban. Ya Ramadan. Ramadan Karim. Baiklah. Aisyah tanya lagi. Dia kata, kenapa suasana kayu kendah tadi? Maka kata Rasulullah, bukan saja di kalangan kami, di kalangan para sahabat, tetapi roh di kalangan orang-orang mukmin, roh para awliya, roh para siddiqin, roh para syuhada, roh di kalangan orang-orang mukmin, mereka melahirkan kegembiraan mereka. Kenapa? Iza dakhala Ramadan putihat afwabu jannah. Bila masuk saja bulan Ramadan, saudara-saudara sekalian, maka pintu syurga itu dibuka. Wa khuliqat afwabu jahannam, dan pintu neraka itu ditutup. Wa zulzilat syayatin, dan syaitan itu dibelenggu, dirantai, dipenjara, saudara-saudara sekalian. Bahkan kata ulama, bukan saja di kalangan manusia yang beriman, tetapi binatang di daratan, di lautan, ikan, burung-burung, dia berkicau, dia melahirkan kegembiraan bila berada di ambang Ramadan ini, saudara-saudara sekalian. Jadi inilah sepatutnya kena ada dalam diri kita. Tetapi orang-orang yang asi, orang-orang yang fajir, adapun ahli maksiat, mereka rasa rimai. Lapaklah ustaz, lari bajetlah ustaz. Dia takut untuk berhadapan Ramadan, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Baiklah. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara dan juga sahabat kalian, kita nak berhadapan dengan Ramadan ni, saudara-saudara kalian, apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Kata Imam Ghazali rahimahumullah. Imam Ghazali kata apa? Dia kata manusia itu seringkali buat persiapan tentang hari kelahiran. Isteri kita bersalin, mengandung. Setiap minggu ulang pergi klinik, pergi hospital. Ada report card dia. Sebab kita nak menyambut hari kelahiran. Saudara-saudara sekalian, buat persiapan. Dulu bukan lengan kangkung, lengan perut. Lah scan. Saudara sekalian, tahu dah anak lelaki, anak perempuan. Dia tempah kambing, kain lampin dan sebagainya. Ini dibuat persiapan. Tapi kata Imam Ghazali, jarang sekali manusia itu buat persiapan tentang hari kematian dia. Apa maksud persiapan hari kematian? Rasulullah kata orang yang cerdik, orang yang bijak adalah orang yang fikir tentang mati dan dia buat persiapan untuk kematian dia. Iaitu amalan dia, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Begitu juga kata Imam Ghazali, saudara-saudara sekalian. Dia kata seringkali manusia itu buat persiapan tentang Aidilfitri. Dia buat persiapan hari raya. Tapi jarang sekali buat persiapan untuk menyambut Ramadan, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Sama saja. Imam Ghazali yang hidup tahun 500 Hijrah. Kita yang hidup tahun 1400 Hijrah ini, saudara-saudara sekalian. Di segi tindakan, sama saja saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Kalau kita pergi, saya tengok di Gombak tu, ada Giant. Di Kedah pun ada Jekyll. Giant. Apa lagi? Nagoya. Nagoya. Jekyll ni bukan di Jepun. Di sini bang. Kita lalu depan tu. Kuat lagu. Lagu-lagu Syarifah Aini. Saudara sekalian.
dendangan Aidilfitri, lagu-lagu Sudirman, balik kampung. Nih, minggu-minggu ni, di ambang Ramadan ni, penuh orang saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Saya hari Jumaat lepas, selepas kuliah muslimat, kuliah fiqh kewanitaan. Lepas kuliah, si kakak tu dia hadiah kat saya. Dia kata, Ustaz, saya baru balik umrah, kata dia. Kain ni, kata dia, saya beli di Madinah ni. Oh, comel kain, lembut. Putih melepak. Dia kata, ni saya hadiahkan kat Ustaz. Bila dia bagi kain, besok, saya bawa lah pergi kedai tukang jahit. Sampai kedai tukang jahit, di pintu kedai dia tu, cermin tu, dia tulis segala tempahan ditutup. Tapi dah saya pergi, dah mari jauh, saya pun tolak pintu. Assalamualaikum. Dia kata, dia pun kenal saya, dia kata, Ustaz nak buat apa? Ni nak minta upah lah, nak minta tolong jahit. Ustaz tak baca kata. Tu tulisan tu. Segala tempahan ditutup. Saya baca. Tapi dah saya mari dah, takkan saya tak buka pintu. Ustaz nampak tu berlunguk kain tu. Ha? Saya kata malam raya pun tak boleh dia dah. Tu, lah ni overtime siang malam. Allah, saudara sekalian. Makna apa? Ha? Orang tempah samping, tempah baju kurung, tempah baju rehan, tempah baju Melayu. Allah. Ini yang dia buat persiapan saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Baiklah, apa persiapan kita? 50 tahun dulu. Di kampung-kampung saudara sekalian. Masjid di kampung. Dia duduk kira more. Kutip duit rata rumah. Ya. Di setapak ni wallahualam lah. Ya, nah? Orang-orang kampung dulu. Ha? Kena ayat orang malam ni. Ayat orang. Kerengkong sikit. Terima kasih banyak bang. Allah. Baiklah, orang kampung dulu dia buat persiapan apa? Tumbuk beras. Jadi tepung. Cari kayu api. Sebab dia duk fikir tepung talam, tepung bungkui. Ya, persiapan dia. Baiklah. Kata Imam Ghazali, kalau kita tengok dalam kitab Ihya, dia kata persiapan yang pertama dalam bentuk ilmu. Ini persiapan yang pertama, saudara sekalian. Sebab apa? Sebab Ramadan ni, kepada kita orang Melayu, kita sebut Ramadan, bulan puasa. Syahrul Siyam. Ya, salah satunya adalah bulan. Diwajibkan kepada kita berpuasa, saudara-saudara sekalian. Puasa itu ada syarat dia. Ada rukun dia. Ada sah. Ada batal, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Dia bukan adat. Ya. Tapi dia merupakan ibadat kepada kita. Berapa ramai orang yang beramal, berpuasa dalam keadaan kejahilan, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Pengalaman saya bukan setahun dua. 40 tahun. Ha, kuliah-kuliah di Kuala Lumpur ni pun dah berpuluh tahun, saudara-saudara sekalian. Tahun lepas, tu di Menara Bank. Bulan lain, dia tak mari kuliah. Ya, dia keluar makan, shopping. Ada beberapa orang hadap mari kuliah ni kita kenal. Dia tak. Tapi bulan Ramadan ni semua masuk, alhamdulillah. Si kakak tu tanya, dia kata, Ustaz, kalau mari haid macam mana dengan puasa saya? Mari haid macam mana dengan puasa saya? Saya kata kat dia, kakak. Kakak tanya untuk diri kakak ke, untuk anak ke? I tanya untuk I, dia kata. You belajar kat mana? Oxford University. Saya tak mengaji agama, Ustaz. Saya kata, bila mari haid puasa, puasa. Allah, golek kepala pasal apa bang? Dia bila keluar saja darah haid, dengan sendiri terbatal puasa. Kalau mari haid, haram kita berpuasa. Tapi dia tak tahu, saudara sekalian. Ada yang tanya, Ustaz, saya ni sohok tak bangun, tak bangun makan sok. Sah tak sah puasa saya?
Saya kata walaupun tiap-tiap malam kita tak pernah bangun. Sebab bersahur itu sunat. Bang, saudara sekalian. Baiklah. Ini hak paling banyak saudara sekalian. Di Shah Alam. Si kakak tu tanya saya. Yang lelaki pun tanya saya. Dia kata, Ustaz, sejak saya beli rumah ni depan masjid ni, taman depan masjid ni, dia kata, dah 10 tahun lebih dah. Saya tak pernah tinggal semayang tarawih. Tak pernah tinggal semayang tarawih. Oh, macam ni lah. Saya kata yang nak tanyanya hak mana? Tu abang kata tak nak tinggal semayang tarawih. Dia kata saya balik kerja. Jam Ustaz. Kadang-kadang buka puasa dalam kereta. Allahumma lakasumtu wa bika ayamantu. Ayat menera dia dalam kereta. Kadang-kalanya sempat buka puasa di rumah dengan anak cucu. Baiklah, makalah apa yang ada buka puasa di rumah. Bila dengar saja, as-salatu jami'ah. As-salatu tarawih rahimahumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu. Sallu alaih. Dia kata saya pun berlari ke masjid. Bila berlari, masuk ke masjid. Usalli sunatan tarawih. Allahu Akbar. Dia lari-lari terus masuk masjid semayang tarawih. Bila habis tarawih, tu imam semayang witir. Habis witir, tu imam buat apa? Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu imam buat apa lagi? Nawaitu. Nawaitu sama Khadin. Dia kata waktu tu saya membangun. Allah, Allah, Allah. Usalli faru'an syah. Allahu Akbar. Dia masuk tadi semayang tarawih. Orang dah habis tarawih. Semayang witir. Dia pun bangun semayang isya. Baiklah. Saya tanya dia, yang nak tanya hak mana? Dia kata, saya masuk tadi. Ustaz faham tak? Saya terus semayang tarawih. Bukan saya, apa ramai lagi kawan-kawan lain. Hak sama waktu dengan saya. Bila tu imam habis tarawih, witir. Baru saya semayang isya. Dia tanya macam mana dengan tarawih saya? Saya kata macam ni. Dia kata Ustaz perli saya lah. Ini faktor kejahilan saudara sekalian. Ni dia tak main lagi ni. Ni tak main lagi. 12 hari, 13 hari lagi dia main. Dia main. Ni. Melimpah sampai di luar. Dia masuk-masuk. Salli sunatan tarawih. Allahu Akbar. Faham tak? Kalau kita mengaji. Patuh Mu'ain itu terbaik. Kitab Fiqh terbaik. Mata'ulan Badrin terbaik. Kifayatul Khulam. Kitab Jawi itu nipis ya. Syekh Daud Petani tulis saudara sekalian. Dia kebanyakan masjid ni dia ada jam. Jam waktu tu. Sini tak ada jam ni. Ada rosak. Baiklah. Di jam tu ditulis apa tu? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tengok tu. Ada ayat Quran tu. Tu bukan kata-kata pujangga. Bukan hikayat malin deman, malin dewa, merak kayangan. Tu ayat Quran. Baiklah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang itu suatu ketetapan. Suatu keperluan daripada Allah. Inna salata kanat mu'minina mawquta. Mawquta di situ adalah sudah ditetapkan waktu dia saudara-saudara sekalian. Dalam Kifayatul Khulam meringkasnya, Syekh Daud kata apa? Dia kata ada pun tarawih itu hendaklah didahulu akan Ansya. Kena semayang Ansya dulu. Semayang ni dia ada tertib dia bang, saudara-saudara sekalian. Saya duduk tazkirah ni bertahun-tahun. Kadang-kadang bulan Ramadan, ada tazkirah lepas maghrib. Ada tazkirah lepas Insya. Sebelum tarawih. Bila tarawih, saya pergi semayang orang belakang. Semayang. Mari-mari, usalli sunatan tarawih. Allahu Akbar.
Banyak. Sengahnya lepas tarawih keluar. Ansya tak semayang kah? Dia kata Ansya hari-hari ada. Ada nak balik mayang Ansya. Saudara-saudara sekalian. Allah. Ini faktor apa? Faktor kejahilan saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Di setapak ni wallahualam lah. Di kampung saya. Kita buat majlis buka puasa. Okey? Majlis petang-petang. Majlis buka puasa. Sebelum buka puasa, tazkirah sikit ataupun baca hadis-hadis sikit. Lepas tu buat tahlil. Kan? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah SAW. Lepas tu duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni hadap sana. Dia baluk rokok daun tu, rokok daun, daun rokok daun. Hampa duduk kondo isap pahit gudang garam. Orang kampung isap rokok daun. Okey? Daun rokok tu. Daun nipah tu. Bila dia balut, dia buat semakau. Dia selit sini sebatang. Dia selit di telinga. Dia balut pula sebatang, dia bubuh di sini. Petik api dia ni, duk main. Keluar api, duk cuk. Ketagih dia kerana nak cucuk, hisap lah. Tak apalah. Daun tu dia ada puluk ni. Puluk. Daun tu bila dia koyak, dia ada puluk ni. Puluk tu dibuh lubang telinga. Duk, Yang kita ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis bila lepas baca doa, saya kata, bang, batal puasa tu. Cih! Hang baru berapa hari. Nampak tak? Memasukkan sesuatu dalam rongga. Batal tak batal puasa? Batal. Tapi kejahilan ataupun kelalaian dia. Allah, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Jadi sebab itulah. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'un. Ilmu itulah yang menjadi imam kepada kita, saudara sekalian. Sedangkan amal itu sebagai makmum. Jadi sebab itulah masjid, surau-surau, mereka buat daurah, baca balik kitab-kitab tentang puasa, tentang sirah, tentang kelebihan Ramadan ini, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Baiklah. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali, saudara sekalian. Apa yang disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Kalau kita tengok kitab Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari. Baiklah, apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani? Dia kata kita kena sifarkan diri kita ini daripada melakukan perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud syirik? Menduakan Allah. Ada tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah. Menyuti Allah Subhanahu wa taala. An'abudullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah. Jangan kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Kerana apa? Kata dia. Kerana man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ufiya lahu ma taqaddama min zambi. Kita berpuasa di atas dasar keimanan kita. Kita berpuasa ni di atas dasar penuh keimanan kita, saudara-saudara sekalian. Kita mengharapkan pahala, ganjaran, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kehidupan kita ini, lebih-lebih lagi di ambang Ramadan, di bulan Ramadan ni, kalau kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jadi dengan puasa kita, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian? Sebab soal ini adalah soal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah. Ada di kalangan manusia yang dia mencari tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada manusia yang dia jadi hawa nafsu sebagai tuhan dia. Apa ra'aita man ittakhadha ilaha huwa. Yang dia bersetubuh tu dengan anjing tau. Yang dia bersetubuh tu dengan binatang. Dia boleh ambil gambar. Dia boleh bera saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Yang dia bersetubuh tu dengan anak dia. Dia boleh rakam saudara kalian.
Yang disubuh dengan bayi itu anak dia. Allah. Ada manusia yang bertuhankan kepada syaitan, saudara-saudara sekalian. Ada manusia yang menjadikan patung-patung berhala-berhala sebagai Tuhan. Kita tengok. Kita tengok ni dalam ni, saudara sekalian. Boleh masuk ke patung kuil Tok Kong Cina tu. Depan patung boleh angkat tangan. Kong ti lai ti kong kong kong. Bagi penghormatan. Cucuh gaharu dan sebagainya. Bukan amoy acong. Nama, rupa sama kulit sama dengan kita. Dia boleh masuk tokoh Hindu depan patung-patung kuil-kuil tu. Ni. Balik ni penuh putih. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Ini di segi perbuatan saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Allah. Lepas itu masuk masjid pula. Ittaqullah. Lepas Hansha naik menari, menyanyi dengan Hindu pula. Kita tengok saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Boleh ke bang? Nampak gelap saya bang? Jangan faham kod lain. Ini contoh yang kita tengok. Yang umum tahu saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Sebab Allah Ta'ala sebut, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kamu campur adukkan benda yang hak, benda yang batil, saudara kalian. Di antara syirik dengan kufur ini, syirik yang hak, yang batil, tak boleh bercampur saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Ini dia saudara. Ini di segi perbuatan. Adapun percakapan, kita dengar hak duk ceramah ni. Malaikat pun silap. Malaikat silap ke bang? Nabi pun tak tunai janji. Nabi pun tak ada degree. Tak ada PhD. Nabi pun tak masuk universiti. Padahal Nabi itu sifat amanah. Sifat siddiq. Saudara kalian. Nabi itu maksum. Nabi diberi mukjizat. Allah Ta'ala hantar Jibril mengajar. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Sama ada dia syirik dalam bentuk akidah ataupun dalam bentuk amalan. Syariat-syariat ni yang dipadukan kepada kitab saudara sekalian. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Minal amri di situ laksanakanlah. Syariat ni bukan saja makan minum. Bukan saja hukum qisas dan sebagainya. Termasuk juga makan, minum, aurat saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Kita tengok baru ni saudara sekalian. Bila Johan Japar tanya, kenapa tak nak tudung? Kenapa tak nak tutup aurat? Dia kata yang pertama, suami saya tak pernah perintah saya. Suami saya tak belikan tudung kat saya. Padahal wajib kepada suami untuk suruh isteri dia tu bertudung. Saudara sekalian. Wajib. Si suami tu kena belikan tudung untuk isteri dia. Tapi dia kata suami dia tak pernah suruh dia. Tak pernah perintah dia. Yang kedua dia kata apa? Dia jadi anggota kabinet lama. Tak dapat aturan tutup aurat. Saudara sekalian. Ini menteri kerajaan Pasir Berdengung. Tahu? Kerajaan Pasola. Saudara-saudara sekalian. Dia kata undang-undang negara. Tak ada dalam undang-undang negara aturan tutup aurat. Negara sekular. Negara kapitalis, saudara sekalian. Dia bukan fikir soal dosa, pahala, soal syurga, neraka, haram, halal. Itu yang ketiga. Yang keempat dia kata apa? Dosa ni nafsi-nafsi lah. Bukan malaikat nak pergi cucuk mata you. Ai yang buat. Okey, yang ketiga. Yang keempat dia kata apa? Tak ada nas. Mana ada nas, mana ada dalil. Allah. Kalau saudara-saudara buka Quran. Ni, Quran ni. Buka surah An-Nur, saudara-saudara sekalian. Banyak ayat-ayat tentang aurat. Allah Ta'ala sebut salah satunya. وَلِيَسْرِبْ بِقُمُوبِهِمْ نَعَلَى جُيُوبِهِمْ. Ayat 31, saudara sekalian. Apa maksud dia? Wanita yang salihah, dia melabuhkan kain tudung dia sehingga ke parah dada.
Itu ayat Quran, saudara-saudara sekalian. Ayat Quran. Dia kata tak ada nas, saudara sekalian. Baiklah, ayat Quran berapa banyak? Cerita pasal nas, pasal dalil, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kafara bi harfin minal Quran, faqad kafara bil Quran." Sesiapa yang mengkufuri satu huruf saja, bukan banyak huruf, satu huruf saja. Kalau saya kata, bang, Yasin wal Quranil Hakim. Ya tu Al-Quran kah? Ya. Yasin. Ya tu Al-Quran kah? Saudara kata dah. Tu, ya hak duk goreng cakotel. Padahal orang Kedah kata dia melawak. Orang Kelantan kata pelawak. Padahal kita senang gurau ya. Saudara buka kitab Mastika Hadis jilid yang kedua. Kan? Perkara-perkara yang membatalkan syahadah kita. Kalau wuduk, ada perkara membatalkan syahadah. Kan? Yang kita sentuh tu dengan bini kita. Batal tak batal mazhab kita? Itu sentuh. Batal wuduk, saudara-saudara sekalian. Kita semayang, ada perkara batalkan semayang. Begitu juga syahadah kita. Saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Jadi sebab itulah. Allahum syuraka'u syara'u lahu minad din ma lam ya'zam bihillah. Jangan kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara syariat ni, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Kalau kita tak nak tutup sekalipun, kita jangan lawan. Kalau kita tak lawan, macam kita kata semayang tu wajib. Tapi dia tak buat. Dia tak lawan. Hampa nak semayang, semayang. Tapi kalau dia caci, dia cerca pula, apa jadi dengan akidah dia, saudara-saudara dan juga sahabat kalian? Man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesiapa yang menyuti Allah, maka faqad harramallah, Allah Ta'ala mengharamkan baginya syurga, saudara sekalian. Sudah tentulah tempat dia neraka, saudara sekalian. Rasulullah sebut apa? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'as. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga saja, saudara sekalian. Jadi sebab itulah kita nak masuk di bulan Ramadan ni, kita kena sifarkan diri kita daripada melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, saudara-saudara sekalian, dia kata kita kena mendapat redha kedua orang ibu bapa, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Kalau ibu bapa kita masih ada, kita khidmatlah. Kalau dia tak ada, dia sudah kembali ke rahmatullah, kita beramallah. Kita buatlah kebajikan untuknya, ataupun kita berdoalah, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Sebab apa? Sebab kasih ibu, redha Allah Subhanahu wa taala di atas redanya ibu ni, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Walaupun anak tu derhaka, anak tu jahat, anak tu penagih dadah, anak tu kena penyakit AIDS, anak tu di penjara, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Tetapi yang kata kasih seorang ibu ni, saudara sekalian. Jadi sebab itulah wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang bapa kita, saudara sekalian. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqamah, kenapa dia tak boleh sebut? Bila dia berada dalam keadaan sakaratul maut, dia tak boleh sebut ni yang Rasulullah kata, laqitu mautakum la ilaha illallah. Dia tak boleh sebut kalimah la Allah. Padahal yang pergi ziarah tu Sayyidina Ali. Yang ngajar mengucap tu Sayyidina Ali. Dia tak boleh sebut. Akhirnya Sayyidina Ali bagi tahu kat Rasulullah. Rasulullah pergi. Dia tak boleh sebut. Rupa-rupanya dia ni bukan terajang mak dia, bukan tendang mak dia, bukan saman mak dia. Sekadar dia mengguriskan hati mak dia. Saudara-saudara sekalian. Ini dia, saudara sekalian. Zaman kita ni, saudara-saudara sekalian, ya Allah. Berapa ramai manusia yang derhaka kepada mak. Dia buang sampah, buang mak dia. Hari itu orang Pontian, dalam sinar ada dalam handphone, dia buang sampah, buang mak dia. Orang Perlis,
buang ayah dia tempat jadi sembah. Ya, no? Ayah tu baru balik AGN. Ni, dada kena belah duk berdarah lagi. Ya, no? Bila saya pergi kuliah kat Perlis, petang saya pergi ziarah di rumah kebajikan masyarakat. Jumpa dengan dia. Ya, no? Haji Abdul Rahman nama dia. Saya kata cikgu. Dia ni bekas cikgu dulu. Cikgu, anak apa orang? 10 orang. Saudara sekalian. Anak kerja apa? Cikgu. Azan. أشهد أن محمد رسول الله. يا حول ولا قوة.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Allahumma rabbahas. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Kita tengok sikit lagi saudara-saudara sekalian. Jadi yang keduanya kata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, kata dia, kita nak kena mendapat redha ibu bapa kita. Baiklah, zaman sekarang ni apa ramai yang sifat sebagaimana Al-Aqamah tadi saudara sekalian. Jadi pepatah Melayu sebut apa? Seorang ibu dia boleh bela 10 orang anak. Seorang anak dia tak boleh bela ibu dia, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Jadi sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu man la'anal walidaini. Allah Taala melaknat sesiapa yang melaknat kedua orang bapa dan saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Jadi sebab itulah apa yang diceritakan oleh Abi Ghilabah. Abi Ghilabah ni rumah dia sebelah tanah perkuburan Baqi'. Lah ada tembok. Saya pergi umrah dulu tahun 70-an. Lepas itu awal tahun 80-an. Dulu bukan ada tembok. Duduk sebelah kebun kurma, pasar kurma tu main berjalan. Lintas ke ubok tu lah. Orang hak duduk sebelah sana main semayang ni. Saudara sekalian. Baiklah, Abi Ghilabah ni dia main jemaah. Lalu ke ubok ni lah. Dia pun usia dia dah 80-an. Kawan-kawan yang sebaya dengan dia ni dah berapa ramai dah yang mati. Kawan-kawan dia. Ada yang kaki masjid. Ada kaki lepak kedai kopi. Ada yang asyik berkebun. Kawan-kawan dia macam-macam cerita. Baiklah, dia cerita suatu malam dia bermimpi, Abi Ghilabah ni. Mimpi kawan-kawan dia ni kena seksa, kena azab, kena pukul. Ya Allah, menangis, mengaung. Jadi mimpi, dia tanya kenapa? Yang kamu kena seksa sampai begini, sampai hitam, kena bakar pasal apa? Kena tribai sampai begini. Dia kata, harta yang aku tinggalkan, anak aku tidak memanfaatkan untuk aku, kata dia. Kawan ni pula, kenapa? Allah dia kata, anak aku tak didik dengan, tak ajar dia, tak didik dia dengan agama, kata dia. Apa lagi? Kamu kenapa? Allah dia kata, anak aku ni nakal, anak aku jahat dan sebagainya. Dia langsung tidak mendoakan aku dan tidak membuat amal-amal untuk aku, kata dia dan sebagainya. Okey. Lepas itu Abi Ghilabah tadi dia tidur pula. Lepas itu dia mimpi lagi, saudara sekalian. Sebelum subuh tu pun dia mimpi. Mimpi yang kedua ni kawan-kawan dia juga. Allah seronoknya, gembiranya, sukanya. Allah. Dia kata, kenapa yang kamu suka sangat? Oh, dia kata, anak aku buat kebajikan untuk aku, sedekah untuk aku, infak untuk aku, berdoa untuk aku dan sebagainya. Tanya si pula ni, kenapa? Allah dia kata, dulu ni aku mengajak Quran ya. Tetapi ilmu yang aku ajak ni mereka beramal dan sebagainya. Baiklah. Bila mari solat subuh, lepas solat subuh, Abi Ghilabah tadi dia bercerita kisah mimpi dia tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah kata apa? Iza mata insan inqata'a amaluhu. Bila mati seseorang insan ni, seorang manusia, maka terputuslah segala amalan dia. Illa min salasin, melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Kita sedekah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Atau ilmu yang tafa'u bih. Ilmu yang mendatangkan manfaat, saudara sekalian. Yang ketiga, awaladin salih yada'u lahu. Iaitu anak yang soleh yang sentiasa berdoakan untuk kedua bapa dia, saudara sekalian. Jadi sebab itulah paling kurangnya bulan Sa'ban ni, di sini dipanggil bulan apa wallahu alam lah. Tapi banyak tempat yang dia panggil bulan arwah. Bulan arwah. Pasal apa? Allah. Hari-hari kena raya arwah. Saudara sekalian. Hari Jumaat ni 5-6 rumah buat arwah. Ustaz, arwah ustaz. Arwah ustaz, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Saya pergi ceramah kat Sarawak baru ni, 2 minggu lepas.
ceramah Isra' Mi'raj. Lepas tazkirah, lepas tu khutbah, habis sembahyang Jumaat, si pula ni tanya ustaz, jom pergi rumah boleh? Saya kata, tanya yang bawa saya ni. Kalau dia kata boleh, boleh. Saya ikut dia lah. Akhirnya boleh. Pergilah rumah dia, saudara sekalian. Rumah banglo hebat, Masya Allah. Nak tunggu orang lain mari, keluar Jumaat tu, ramai. Jadi saya sampai masuk dulu dalam rumah dia. Nak cerita bagi, yang dia bawa tu ayam golek, itik golek, pulut kuning, pulut putih, pulut panggang, kemudian pisang, rosali, pisang bukan melak, air mineral macam ni lah, botol putih jernih letak depan. Bila dia letak depan tu, dia pun pergi ke lain tu rumah ni. Saya pun ambil pulut, saya pun ambil pisang, buh dalam mulut lah, lapang. Gaya buah mulut dia main. Tu rumah tadi mari. Dia kata, ustaz, ni bukan untuk ustaz lagi. Ini untuk siapa, saya tanya. Ini untuk datuk nenek. Saya pun buh balik lah, untuk datuk nenek tak boleh makan. Hak masuk dalam rangkong tak apalah, okey. Habis, bila habis saja tahlil, segala pisang, pulut kuning apa semua tadi ayam golek, dia angkat pi buh atas almari. Ayak-ayak sejuk ni, buh atas tu. Saya tanya, Tok Imam, lepas ni dia nak bawa ke mana? Dia nak tak tentu sampai bila? Dia nak bagi makan datuk nenek dia sampai berapa hari? Dia kata, ustaz, lepas ni, asak lagi, dia bawa pi ke kubur. Tahu? Pulut kuning apa semua tu, dia bawa pi di kubur. Ayam golek tu bawa pi di kubur. Tak apa, besok bila saya nak balik, kan, bila nak balik, saya kata kat driver ni, boleh lalu kat kubur? Tak ada, kita boleh shortcut kat kubur lah, kata ustaz. Ada jalan minitat. Pergi di kubur tu, berhenti kubur. Pulut kuning, ayam panggang penuh. Yang duk makannya berapa ekor anjing? Bukan datuk nenek yang makan, anjing yang makan, saudara kalian. Nak sebutnya, nak buat kunuriyah roh, okey. Nak baca tahlil, okey. Ya, no? Pulut kuning, dia kena jamu anak cucu hak mai ni, bukan jamu datuk nenek. Ada faham? Hak tu yang kata khurafat tu. Jadi, kita berdoalah paling kurang. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana. Kalau ramai, seorang-seorang kama rabbayani lah. Saghira, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat kalian. 2-3 minit lagi saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Ramadan ni kepada kita sebut bulan puasa, saudara-saudara sekalian. Ialah di antara yang disebut oleh Rasulullah SAW, Ramadan syahrul siyam. Ramadan ni bulan puasa. Sehingga salah satu daripada pintu syurga disebut Ar-Rayyan. Fi jannata samaniyata abwabi fiha babu yusamma Ar-Rayyan la yadkhuluhu illa shaimu. Dalam syurga itu ada 8 pintu. Baginya satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan tidak dimasuki melainkan orang yang puasa, saudara sekalian. Imam Ghazali sebut apa? Puasa yang pertama, puasa di kalangan orang awam. Di kalangan orang awam. Ini paling banyak, saudara sekalian. Puasa di kalangan orang awam ni, dia tak makan, tak minum, tak subuh, puasa lah. Tapi aurat terbuka, saudara sekalian. Semayang tidak, saudara-saudara sekalian. Tahu LGBT tahu? Tahu. Bapuk tak tahu? Tahu. Ni bukan cerita di lorong Haji Taib. Orang Alok Stang tahulah. Puasa hari itu saya pun pergi qiyam. 10 hari yang terakhir lah qiyam. Ya, no? Dah pukul 3, pukul 4 pagi, kawan kata, ustaz, kita tak usah makan suak sini lah, kita pergi makan nasi kandang. Makan nasi kandang. Nasi kandang Ali, lemak Ali. Dia start kata saya naik, dia pergi ikut Tanjung Dahra. Orang duduk belah utara tahulah Tanjung Dahra. Tahu. Tanjung Dahra ni tempat-tempat bapuk ni lah. Tempat LGBT ni.
Bila slow kereta berhenti. Dia buka cermin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya. Berapa ringgit? Dia tak sebut. How much? Kamria. Tanya berapa ringgit? Si Pondan ni jawab apa? Dia kata bisnes dah tutup. Nak balik makan sok. Faham? Dia pun puasa, saudara-saudara sekalian. Padahal perbuatan kerja dia Masya Allah. Faham tak? Ini puasa di kalangan orang-orang awam, saudara-saudara sekalian. Atas nama Persatuan Ulama. Saya pernah buat kajian di lorong Haji Taib. Kita lalu pukul 6.30. Pukul 6.45, pukul 7. Tutup rapat, sengap, sunyi. Tapi pukul 7.45, pukul 8, dibuka. Lepas dia buka puasa, dibuka pedagangan dia. Faham? Allah, pelanggan-pelanggan marilah saudara-saudara sekalian. Nampak tak? Ini puasa di kalangan orang awam. Berapa banyak saudara sekalian. Ada pun puasa yang khusus. Ini puasa di kalangan orang-orang yang soleh. Dia jaga kaki tangan dia, mata dia, telinga dia, saudara sekalian. Sebab Ramadan juga merupakan syahrul ibadah. Bulan kita beribadat. Sebulan-bulan kita beribadat, saudara sekalian. Ni, detik orang kita yang bergerak ni, seni kita ni, saudara sekalian. Dia mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut apa? Ramadan syahrul azim. Bulan yang paling agung, bulan yang paling dimuliakan. Ramadan syahrul rabbani. Bulan aku, kata Allah. Terpulanglah kepada aku. Kalau yang sunat, ganjaran dia sebagaimana yang wajib. Yang wajib tidak terhingga akan banyak pahala yang Allah Taala nak bagi saudara sekalian. Busuk mulut kita. Busuk. Tahu busuk mulut saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Hari Sabtu kemarin, Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban. Saya ceramah di Masjid Kuala Berang, Hulu Terengganu. Bukan macam semayang Jumaat, macam semayang raya. Semayang Jumaat, orang perempuan tak main. Semayang raya, penuh, melimpah. Allah. Saya penceramah tetamu. Dia bawa main. Buah jerin tahu buah jerin? Buah jerin hak dia peram dalam pasir, hak tumbuh. Dengan petai jeruk sebesen. Dia pun bukan makan ambil 2-3 biji peram. Tu dia punya cekak petai. Mampu saya kata macam ni. Petai ni ambil sekak ni. Buah dalam budu. Kan? Pram. Allah. Memang makanan asasi mereka macam rupuk lekor. Bayangkanlah kalau makan buah genua. Makan petai jeruk. Puasa pula. Kita pergi kencing. Kawan nak masuk tu lari tu. Punya merengak bau. Tu di jamban. Kalau bersembang mulut kita. Nak sebutnya saudara-saudara sekalian. Bulan Ramadan ni. Bau busuk mulut tu. Sebagaimana kasturi bang. Nampak tak? Ini suatu ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saudara-saudara sekalian. Jadi sebab itulah Ramadan juga syahrul siyam. Yang ketiganya puasa khusus. Ini puasa para nabi, puasa orang-orang yang soleh, saudara-saudara sekalian. Imam kita Imam Syafi'i. Bulan lain setiap hari dia khatam Quran. Bulan Ramadan sehari 2 kali dia khatam Quran. Sebulan tu 60 kali. Masya Allah bang. Kita khatam masa mana? Masa majlis angkat nikah 50 tahun dulu. Masa tu angkat. Khatam Quran. Tu pun waduha sampai tabat. Lepas tu watammat kalimatur Rabb. Saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Yang terakhir saudara sekalian, Ramadan ini disebut syahrul qiyam. Syahrul jihad. Syahrul Quran. Ramadan ini adalah merupakan bulan Al-Quran. Kenapa? Kenapa saudara sekalian? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Permulaan turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan saudara sekalian. 14 tahun sebelum diwajibkan kepada kita berpuasa. Paling kurang pun Rasulullah sebut nawir
manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah kamu dengan solat sunat. Wa qiraatil Quran. Terangilah rumah kamu dengan Al-Quran, saudara sekalian. Sehingga Rasul sebut, rumah yang tak dengar Quran, rumah yang tak baca Quran, ini rumah orang-orang munafik. Rumah Abdullah bin Ubay. Rakan-rakan sama waktu dengan dia. Dia tak baca Quran, saudara sekalian. Di zaman Rasulullah, Harun Rashid, zaman orang tua kita dulu. Tiap-tiap malam. Bunyi Al-Quran di rumah-rumah ni, saudara-saudara sekalian. Tetapi arus pembangunan yang berlalu, dulu elektrik tak ada, jalan tak ada, LRT tak ada, saudara sekalian. 50 tahun dulu. Tapi setiap malam, rumah-rumah kita ni didengar Al-Quran. Mak bapak kita lepas maghrib, baca Quran, saudara sekalian. Tapi bila mari arus pembangunan ni, saudara sekalian, rumah tu imam dengar Quran. Rumah JKK baca Quran. Rumah Tok Guru baca Quran. Baiklah. Yang kata nawir, terangilah rumah kamu. Hak duduk terang di rumah kita tu, hak duduk cerah rumah kita tu nama apa bang? Lampu tutup, tapi kita nampak cerah, bercahaya nampak. Kok cermin tu nama apa? Toshiba. Sanyo. Sharp. Panasonic. Tu hak di rumah, hak dalam kelambu. Lampu tutup. Tapi duk main sini. Nama apa? Samsung. Lobo. Seiko, apa nama? Saudara sekalian. Baiklah. TV ni saudara sekalian. Dulu TV hitam putih. Dia kotak 4 sagi. Kotak 4 sagi. Dia ada kaki 4 cabang. Tapi pasal kencing manis ni teruk. Kaki dia reput. Hak gelak tu dia tahulah. Hak sebaya dengan saya ni, hak tua-tua ni, hak muda-muda dia tak tahu. Lepas tu tinggal kotak tu letak atas meja. Dulu dia perang. 1, 2, 3, 4. Ikut siaran dia perang. La. Duduk di dinding tu. Tu dia. Tok Wan yang duk pegang remote tu. Roda-roda Kota Raya. Raja Lawa. Baiklah saudara sekalian. Kita tengok Quran ke, kita tengok bola ke? Padahal Rasulullah sebut apa? Inna hadzal Quran madubatallah. Sesungguhnya Al-Quran merupakan hidangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud hidangan, segala masalah. Dia merupakan hudan, petunjuk. Dia merupakan syifa, ubat kepada kita. Dia merupakan mau'izah, pengajaran daripada Al-Quran itu, saudara-saudara, dan juga dia mendatangkan rahmat kepada kita. Inna hadzal Quran madubatallah. Dia merupakan hidangan kepada kita, saudara-saudara sekalian. Ada bazar Ramadan tak? Kita pergi bazar Ramadan. Tahun lepas Ramadan saya bagi tazkirah di Kota Baru. Perkampungan Ramadan. Petang pergilah bazar Ramadan. Kawan-kawan ajak pergi, saudara sekalian. Tengok ni kuih apa ni? Tai telung itik. Allah. Tai telung itik, nama kuih tu. Jalan lagi. Ni kuih apa ni? Ni badak berendam. Ni, duduk dalam besen dengan kuah, dengan apa semua. Dengan, saya kata sekor apa ya? Dia kata sekor tak jual Ustaz, 2 ekor. 2 ekor 5 ya. Tu, badak berendam. Jalan lagi. Ni kuih apa ni? Rebau bergulin. Tahu. Kok Kedah tak ada ni? Kedah tepung bungkus, tepung talam, pek ngah, lempiang, bengkang. Habis kuat cucuk Jawa. Ni rebau bergulin. Nak sebutnya tengok badak berendam tu pun Allah teringin, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Jadi oleh kerana itulah paling kurangnya. Hak Ramadan lepas itu lepaslah saudara. Tak usah tanya berapa juzuk, berapa lai. Tapi Ramadan ini kita letaklah ke azaman. Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Kita bacalah Quran. Besok dia akan datang memberi syafaat kepada kita. Ataupun kita jadikan Al-Quran ini sebagai dustur, sebagai perlembagaan kita, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Dan yang terakhirnya, saudara-saudara dan juga sahabat kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Ramadan syahrul infaq.
Apa maksud dia? Ramadan ni bulan kebajikan, bulan infak. Sebab bukan saja kewajipan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan berpuasa, kutiba alaikumul khital, diwajib kita berjuang berjihad, tapi innamas sadaqah lil fuqara wal masakin wa ibnus sabil, kewajipan zakat, kewajipan infak, kewajipan sedekah ini saudara sekalian. Tujuan dia untuk apa? Anak-anak yatim, ibu tunggal, fakir miskin, orang yang memperjuangkan agama Allah, orang yang nak bangunkan sekolah-sekolah, tahfiz agama-agama Allah ini saudara-saudara sekalian. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala limpahkan rezeki kepada kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifun. Apa saja yang kita infak, kita sedekah, Allah Ta'ala akan ganti balik saudara sekalian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdaluz zakat fi Ramadan. Sebaik-baik zakat kita berzakat pada bulan Ramadan. Afdalus sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah kita sedekah pada bulan Ramadan, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Jadi wallahu alam, terima kasih banyak. Sekadar itu mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan ini saudara-saudara sekalian. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita saudara sekalian. Jadi saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan, selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadat-ibadat di bulan Ramadan ini saudara sekalian. Jadi sekadar itu wallahu alam. Jadi sebelum kita baca doa sikit saudara-saudara sekalian, insya-Allah sekali lagi saya letak tong di situ. Biasa mari dah sekalian, madrasah saya, pondok saya di Kedah. Sebahagiannya pelajar-pelajar daripada wilayah daripada Kuala Lumpur ni. Jadi di sana ada anak-anak yatim, pelajar yang kurang upaya. Sudah tentulah kita berhadapan dengan Ramadan, dengan program-program Ihya Ramadan, dan juga dalam masa yang sama saya nak bangunkan masjid, sekolah, madrasah dan sebagainya. Jadi saya harap sangatlah infak, sumbangan daripada saudara-saudara sekalian. Jadi wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fid jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi rusulah. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-ibadah. Allahumma ja'alna min ahli al-sadaqah. Allahumma ja'alna min ahli al-khair wa minna min ahli al-khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.